حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله وله الفاتحة. يوم الدين إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض أي الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين. Yang mewajibkan mandi ada 6. 3 perkara. Yang pertama, berkongsi laki-laki dan perempuan. Ini masuk 3 lagi, iaitu khusus untuk orang perempuan. Orang lelaki tak ada. Wasalasatun takhtassu, dan 3 takhtassu yang tertentu. 3 itu biha, yang tertentu biha dengan 3 itu an-nisa'u, oleh perempuan-perempuan sahaja. Wahia, dan bermula ia, yakni 3 yang khusus bagi wanita itu. Yang pertama al-haidu, iaitu haid. Haid itu arti haid adalah ad-damul khariju, iaitu darah yang keluar, minimra'atin, daripada seorang perempuan, balagat, yang telah sampai perempuan itu 9 sinina, 9 tahun. Baik, di dalam kata Imam Bajuri, al-haidu wa qawluhu atau qawlahu al-haidu, iaitu perkataan pengarang al-haid. Innama awjabal ghusla liqawlihi ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahidhi. Artinya dia kata hanya saja awjaba, mewajibkan apa haid, akan mandi, liqawlihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka hendaklah engkau menjauhkan wanita ketika haid. Baik, jauh maknanya meninggalkan, menyetubuhi wanita tersebut. Wala taqrabuhunna, dan jangan engkau mendekati mereka, yakni perempuan itu, hatta, sehingga yathurna, mereka itu suci. Maknanya jangan dekat sehingga suci. Kalau dah suci boleh dekat. Wa wajhud dalalati minal ayah ala wujubil ghusli, dan wajah dalalah, iaitu bentuk penunjukkan daripada ayat ini adalah wujubil ghusli, tentang kewajiban mandi. Jadi dia kata wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, jangan kau hampiri mereka, yakni perempuan itu, sehingga mereka suci.
Maka suci itu artinya adalah mandi, yaitu penunjukan daripada dalil yang dalam Al-Quran, yaitu wala taqrabuhunna, membawa erti wujubil ghusli, yaitu kewajiban untuk mandi setelah habis haid. Baik. Annal mar'ata yalzamuha tamkinu zawjiha minal wat'i, bahwasanya perempuan itu wajib akan dia, akan perempuan, oleh tamkinu zawjiha, yaitu menyerahkan dirinya kepada pasangannya, yaitu suaminya, minal wat'i, yaitu yang dimaksudkan dengan tamkin, menyerah diri itu adalah al-wat'i, maknanya disetubuhi. Wa huwa, dan wati itu, yakni persetubuhan tersebut, la yajuzu, tidak harus, illa bil ghusli, maknanya melainkan dengan mandi. Ini menurut mazhab Syafi'i, ya. Mandi artinya mandi wajib. Tapi kalau sebelum mandi wajib dia mandi biasa aja tak boleh, melainkan ada mazhab yang membolehkan. Tapi mazhab kita tidak boleh. Wa ma la yatimul wajib, dan barang yang tidak sempurna sesuatu yang wajib itu, illa bihi, melainkan dengan dia, fahuwa wajib, maka ianya menjadi wajib. Maknanya bagaimana? Wanita itu wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya. Baik. Kemudian tidak boleh menyerahkan diri kepada suaminya seandainya dia belum suci. Bagi mazhab kita Syafi'i, suci itu yang membolehkan dia menyerahkan dirinya kepada suami adalah dengan mandi. Oleh karena itu mandi menjadi wajib kerana wajibnya menyerahkan dirinya kepada suaminya tadi. Itu maksud daripada kaedah ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Baik. Itu pengenalan berkaitan dengan darah haid. Baik, nanti dia akan detail dalam bab darah haid. Ini sekadar sahaja. Jadi darah haid itu dikira haid bila dia punya syarat, antara syaratnya adalah tidak kurang daripada sehari semalam, 24 jam, dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Kebiasaannya 6, 7 dan 8 hari. Tetapi luar kebiasaan itu cerita lain, ada perbahasan yang lain. Kemudian dia terkait dengan warna darah, yang mana lebih kuat, yang mana tidak kuat. Kalau seandainya darah lebih daripada 15 hari, katakan darah keluar 16 hari atau 17 hari, ini memerlukan kepada meneliti warna darah. Meneliti warna darah. Dan begitu tarikh berhenti dan tarikh bermula darah. Katakan 3 hari dia berdarah, berhenti 10 hari, sambung lagi 7 hari. Dah 2 campur 10 campur 7 jumlah 19. Maka mana satukah darahnya? Yang itu pun sama juga. Dia memerlukan kepada penelitian. Kaedah yang asasnya adalah tidak kurang 15 hari 1 hari 1 malam, dan tidak melebihi 15 hari 15 malam. 2 hari tak lebih 15 hari, 7 hari tak lebih 15 hari. Tetapi dipisahkan dengan 10 hari yang menghubungkan antara 2 dan juga 7. Maka jumlah keseluruhannya menjadi 19. Ini perlu kepada kita tengok nanti dalam bab haid. Nanti kita akan tengok, kerana dia akan tengok warna darah. Dia tengok haid sebelum tu berakhir bila, adakah 2 hari tadi sudah lebih 15 hari suci ataupun belum. Kalau tak, kita beranggapan kesemuanya darah haid, walhal bukan darah haid. Kalau bukan darah haid macam mana? Maka wajib dia sembahyang. Cuma dipanggil darah istihadah. Baik. Kemudian katanya lagi, ay ad-damul khariju, haid itu adalah darah yang keluar. Baik. Di dalam kata Imam Bajuri, ay ala sabilis sihah,
kerana sehat. Orang ini sehat, iaitu kebiasaan. Min ghairi sababil wiladah, iaitu daripada ketiadaan sebab melahirkan. Kalau lahir keluar anak, kemudian setelah anak habis keluar, kemudian keluar darah, itu bukan lagi darah haid. Itu kalau setelah anak keluar. Kalau sebelum anak keluar, tu darah apa pula? Tengok pula dia punya syarat-syarat dia. Dia keluar berapa lama? Sebelum beranak, katakan 24 jam keluar darah. Sampailah dia cukup 24 jam tersebut, maka keluar anak tadi, maka itu adalah darah haid. Ini semua berkaitan dengan darah belaka. Kalau katakan setelah keluar anak, ketika anak keluar, darah keluar. Anak habis keluar, darah pun tak ada keluar lagi. Yang keluar mengiringi anak itu darah apa dia pula? Dia panggil darah wiladah, darah kelahiran. Ketika melahirkan anak, adakah terjadi tidak keluar darah? Ada tidak keluar darah? Jadi bagaimana hukum dia? Ada hukum yang lain pula lagi. Baik. Dia wajib mandi wiladah, bukan mandi nifas. Baik. Kemudian ini darah nifas masih ada, dia mandi wiladah. Boleh ke? Tak boleh. Wiladah buat apa? Tak. Mandi wiladah kalau berlaku kelahiran kering. Kalau berlaku kelahiran berdarah, jangan mandi wiladah. Tunggu dulu sehingga darah habis, berhenti darah keluar, darah nifas dia. Sepaling banyak 60 hari. Kena tunggu 60 hari. Kalau biasanya 40 hari. Itu sekitar itu. Pantangnya tak ada. Itu pantang orang kita aja. Sampai 100 hari, 300 hari dah. Dan sebagainya lah. Gasaklah pantang banyak mana. Tetapi 60 hari tersebut itu adalah tempoh nifas. Baik. Sepaling kurangnya banyak mana? Kata kita lama, seperludahan. Sikit ya keluar. Itu keluar sikit itu pun dikira sebagai darah nifas. Tapi syaratnya bayi dah keluar habis semua. Jangan bagi kaki masih di dalam, keluar darah, itu bukan darah nifas lagi. Mulanya nifas setelah keluar semua anak tadi, keluar aja anak, maka keluar darah, bermula darah nifas. Baik. Yang ini dia kata min ghairi sababil wiladah, daripada ketiadaan sebab kelahiran. Baik. Wa qawluhu, dan lihat perkataannya musannif, balaghat, telah sampai oleh perempuan itu tis'a sinina, 9 tahun. Ai arti 9 tahun itu qamariyatan, bulan Islam, bulan hijrah ya, bukan bulan miladiyah atau masihiyah. Takribiyah maknanya secara tidak tepat, tetapi lebih kurang 9 tahun. 9 tahun qamariyah, 9 tahun bulan Islam. Kita kalau 9 tahun bulan Islam macam mana? Tua. Lebih daripada umur yang kita ada ni. Kan? Setiap berapa tahun dia akan tambah 11 hari. Saya tak ingat dah. Setiap 30 tahun ke tambah 11 hari lagi. Maknanya kita semakin tua lah ikut bulan Islam. Nak muda tu adalah bulan Masihi. Itu pun tua dah. Maknanya kalau tua dah, bertambah tua lah. Baik. Jadi 9 tahun qamariyatan taqribiyatan, iaitu kira hampir, bukan tepat-tepat 9 tahun qamariyah, tetapi lebih kurang 9 tahun. Baik. Itu bermulanya haid itu keluar. Kalau keluar umur 7 tahun macam mana pula? Ini dia perbahasan, dia kata masalah darah fasad. Darah rosak. Bukan ala sabili sihah, bukan atas dasar sihat. Baik. Kemudian yang pertama, haid. Yang ini kena belajar, ya, kena belajar. Suami kena tahu, sebab nanti nak bagi tahu isterinya itu darah haid. Kalau datang darah sampai sebulan, itu bukan darah haid. Wajib tak sembahyang? Wajib sembahyang. Masalah yang lebih besar lagi mengira iddah. Mengira iddah kalau berlaku perceraian. Ini tak lagi haid atau masih lagi haid atau tak ada haid, dikira haid, karena keliru dalam masalah
adakah itu haid atau bukan haid. Baik. Nanti kita detail dalam masalah haid nanti, iaitu berkaitan dengan warna darah. Ada darah yang warna merah sampai nak ke hitam, ada yang warna hitam, ada warna coklat, ada warna kuning dan sebagainya. Baik. Wan nifasu, yang kedua nifas. Ini kita kata tadi. Wa huwa, dan bermula ia, yakni nifas itu adalah ad-damul khariju, darah yang keluar. Bila? Aqibal wiladah, iaitu setelah kelahiran. Fa innahu, karena sesungguhnya ia, yakni darah yang keluar selepas daripada kelahiran itu, mujibun lil ghusli qat'an. Mujibun, pewajib atau yang mewajibkan lil ghusli, untuk mandi, qat'an, secara qat'i, secara pasti. Maknanya kalau berlaku darah nifas, tak ada dia punya kata yang kedua, mesti mandi. Cuma masalah wiladah, ini yang ketiga nanti kita akan baca. Yang ini dua, yang bagi perempuan tadi haid, nifas. Yang ketiga kelahiran, wiladah. Yang ini nifas, dia kata merupakan darah yang keluar setelah berlakunya kelahiran. Kerana ia, yakni darah yang keluar tadi, yang darah nifas tersebut, menjadi pewajib untuk mandi secara pasti, qat'an, secara putus. Baik. Kemudian wal wiladah. Baik. Dia kata akibal wiladah, dalam tu dia ada cerita sikit. Oh, dan ada wan nifas tu tertinggal, wan nifas. Di dalam juga wan nifas. Tadi itu tak masuk wiladah lagi. Wan nifas innama aujabal ghusla. Hanya saja nifas itu mewajibkan mandi, ya. Li'annahu, kerana sesungguhnya nifas itu adalah damu haidin, merupakan darah haid, mujtami'in, yang terkumpul. Maknanya dia darah haid yang terkumpul. Qabla nafkhir ruhi, sebelum ditiupkan ruh. Maknanya sebelum ruh itu dimasukkan, dia merupakan gumpalan darah haid. Itu asal dia. Fil waladi, iaitu ruh yang ditiupkan pada anak. Jadi maknanya tempat benih itu jatuh menjadi anak, itu adalah tempat darah haid. Bila ada benih, maka darah haid tidak menunggu di situ, karena telah ditunggu oleh benih tersebut. Maka berkembanglah dia. Oleh kerana anak itu ada di situ, maka darah haid tidak ada di situ. Baik. Nifas itu pula dia kata adalah asalnya darah haid yang terhimpun sebelum ditiupkan roh pada baby yang di dalam perut tersebut. Wa amma ba'dahu, dan adapun setelah ditiupkan roh kepada anak tersebut, fahuwa ghadha'un lahu, maka darah haid tadi yang terhimpun itu merupakan makanan bagi anak tersebut. Kama qila, seperti barang yang dikatakan orang. Maknanya kata orang ni bukan orang sembarangan, tuan-tuan, bukan orang tepi jalan, ulama. Tapi dia kata kama qila, ini bahasa kitab lah, seperti dikatakan orang. Baik. Wa innama, dan hanya sahaja zakaru, menyata mereka itu fuqaha, maknanya ulama fiqh, menyebutkan hu, akan dia, akan darah haid, mujiban lil ghusli, pewajib bagi mandi, pewajib bagi mandi, maknanya dia mewajibkan untuk mandi. Ma'a annahu yakunu aqibal wiladah, serta bahawasanya ia nifas ini yakunu adalah ia aqibal wiladah, setelah kelahiran. Wahia mujibatul lahu, maka ianya yakni wiladah itu mujibatul lahu,
Iaitu mewajibkan mandi aidan juga. Maknanya wiladah juga mewajibkan mandi, nifas juga mewajibkan mandi. Baik. Li bayani sihhati idafati niyatil ghusli ilaihi. Kerana dia kata li bayani sihhati idafati niyatil ghusli ilaihi, kerana menerangkan tentang kesahihan menyandarkan niat mandi itu kepada nifas, ala annahu ala ta'liliyah dipanggil kerana sesungguhnya ia qad yajibu bih, kalanya mewajibkan baginya nifas oleh ghusla ghairi ghusliha, iaitu dia wajib mandi tetapi bukan mandi wiladah, tapi mandi nifas. Tetapi kadang-kadang tak ada mandi nifas, tapi mandi wiladah. Yang pentingnya nifas itu terjadi setelah wiladah. Tetapi setelah wiladah, kelahiran anak tersebut tidak semestinya wajib mandi. Tetapi bila keluarnya darah, maka dia mandi karena nifas tadi dan automatik terangkat sekali dengan wiladah. Contoh, kama law waladan jafan. Seperti seorang yang melahirkan anak, anaknya kering, tidak ada darah. Waghtasalat, mandi ia, thumma nazala 'alaiha dam. Setelah itu, thumma dia panggil literatif wa tarakhi, maknanya makan masa sedikit, nazala 'alaiha, turun ke atas wanita itu dam oleh darah. Qabla mudhi 15 yauman, sebelum berlalunya 15 hari 15 malam. Fayajibu 'alaiha al-ghuslu bisababih, maka wajib ke atas wanita itu mandi dengan sebabnya. Yang mana? Karena sebab turun darah tadi. Baik. Wala yughni anhu al-ghuslu sabiq, dan tidak memadai dengan mandi wiladahnya sebelum ini. Maknanya apa dia? Yaitu di antara tempoh setelah kelahiran, kalau terjadi kelahiran kering, dia lahir anak, sap keluar basah aja, lendir je keluar, dia tak ada keluar darah. Jadi macam mana mandi? Tak mandi apa wiladah. Setelah menunggu 10 hari 11 hari tak ada keluar darah, dia kata hebat emak kau, dia melahirkan anak tak ada keluar darah lah, tak ada nifas ni. Sampai hari ke-15 keluar darah. Itu darah apa dia? Karena tempoh itu masih 15 hari, itu darah nifas. Kalau berhenti dia, maka wajib dia mandi semula. Adakah memadai mandi wiladahnya? Dia kata wala yughni, di sini kata tadi wala yughni anhu al-ghuslu sabiqu, maknanya yang mandi yang sebelum itu la yakfihi, tidak memadai. Boleh faham tuan-tuan? Ini maknanya darah nifas masih dikira darah nifas, kerana jarak di antara kelahiran tadi dengan darah yang datang dan selepas kelahiran tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kalau masih 14 hari katakan datang darah nifas kan cuma seperludahan, kata kita kata lama, maknanya keluar sedikit, maka dikira nifas. Kalau datang selama sejam pun masih nifas lagi, asalkan di antara darah wiladah dan keluar darah itu tidak melebihi 15 hari. Kalau sampai hari yang ke-16 keluar darah, itu kira darah lain tu. Darah apa? Kemungkinan darah haid, kalau cukup sifatnya paling kurang 24 jam. Kalau tak cukup sifat bagaimana? Itu bukan darah haid, bukan darah nifas pun bukan juga. Baik. Itu dipanggil kemungkinannya darah istihadah atau darah fasad karena tak cukup syarat. Walaupun keluar selama 1 minggu 7 hari, tetapi keluarnya cuma sedikit berhenti terus, besok keluar lagi, tak apa saat, tak bersambung, dia keluar tu sikit-sikit tak ada, dia terus putus, lusa macam tu juga sampai seminggu, dikira jumlah keluar tak sampai 24 hari juga. Adakah dia kesehari semalam? Tidak dikira juga. Apa ni kita baca bab haid? Dah susah pula bab haid ni, ketahu kita tentu je. Itulah tuan-tuan, fiqh pun macam tu. Jangan jadi ustaz mengajar fiqh, susah kan?
Walhal sebenarnya al-amru idza dhaqa ittasa'a. Satu perkara yang susah itu dia akan meluas semua, dia elastik, dia akan meluas. Susah dia akan memudahkan akhirnya. Baik. Tapi yang paling mudah orang yang tak tahu apa-apa. Lagi mudah. Dia langgar je dalam keadaan dia tak tahu, kan? Dia tu semayang wajib. Semayang. Ada darah, dia kata tu darah haid. Dia pun tak tanya ustaz, tak tahu. Jadi macam mana? Dia tak semayang sebab dia kata darah haid tu. Kemudian bila darah berhenti, dia semayang. Setakat yang dia tahu. Jadi macam mana dia? Tu keuntungan orang tak tahu apa dia. Baik. Sebab itu kata Imam Nawawi, al-awam mazhabu mufti mazhabul awam mazhabu muftihi. Mazhab orang awam adalah berdasarkan kepada mazhab muftinya. Kalau muftinya Syafi'i, dia kena Syafi'i sekali. Kena ikut mazhab Syafi'i. Kalau muftinya Syafi'i. Tapi dia kadang-kadang lebih hebat daripada mufti, kan? Baik. Wal wiladatu yang tiga terakhir. Pertama haid, kedua nifas, yang ketiga wiladah. Wal wiladatul mashubatu bil balali mujibatun lil ghusli qat'an. Wal mujarradatu 'anil balali mujibatun lil ghusli fil asahi. Dan bermula kelahiran al mashubatu yang diiringi bil balali dengan balal. Balal tu maknanya basah. Maknanya kelahiran yang bersekali dengan basah. Ada darah lah, ya. Baik. Bil balali, kelahiran dengan basah. Baik. Itu dia kata mujibatun, mewajibkan, menjadi pewajib ia lil ghusli untuk mandi qat'an secara qat'i. Maknanya balal tu basah. Kalau di sini, ya, basah di sini kalau tengok dalam baijuri tak semestinya basah darah. Basah dengan makna berlendir. Berlendir atau basah. Baik. Qila huwa maniyul mar'ah. Qila dikatakan orang itu adalah maninya orang perempuan. Jadi maknanya dia basah lah, ya. Basah berlendir ke, ya, keluar anak tadi bersekali dengan lendir dia. Itu mewajibkan bagi mandi qat'an secara putus. Wal mujarradatu, dan kelahiran yang sunyi, maknanya tidak terdapat, anil balali, sebarang basahan, maknanya keluar kering. Mujibatun lil ghusli, mewajibkan bagi mandi fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Maknanya pendapat yang lawan bagi pendapat yang paling sahih dipanggil pendapat sahih. Apa kedudukan dia? Kedudukannya adalah pendapat yang kuat. Artinya pendapat yang kuat mengatakan kalau berlaku kelahiran yang kering, maka tidak wajib mandi. Lendir tak ada, apa pun tak ada, keluar pum kering macam tu je. Ini kalau terjadi, tuan-tuan, ya, kalau terjadi. Baik. Maknanya kalau terjadi yang seperti itu, maka tidak menyebabkan wajib mandi. Ini ada lagi perbahasan yang agak panjang di dalam ini, ya. Ini dia kata wa yajuzu li zawjiha wat'uha ba'daha. Itu dia. Dia kata harus pula suaminya menyetubuhi dia. Kalau berlaku kelahiran kering. Ya. Ini banyak kerja lain lagi, ya. Jadi maknanya kalau berlaku kelahiran yang basah, itu sepakat mengatakan wajib mandi. Kalau berlaku kelahiran yang kering, maka khilaf ulama. Dan khilafnya itu bukan khilaf yang kecil-kecil. Khilafnya adalah khilaf yang kuat. Maknanya pandangan ini kedua-duanya merupakan pandangan yang kuat. Bahkan yang paling kuatnya adalah wajib mandi. Kalau tak mandi tak apa. Karena pandangan yang mengatakan tidak wajib mandi merupakan pandangan yang sahih.
Makna pandangan yang sahih, kuat juga. Tetapi yang mengatakan wajib mandi, pandangan yang asah, makna yang paling sahih. Jadi untuk fatwa yang mana nak pakai? Pakai pendapat yang paling sahih. Baik. Wallahu a'lam. Faslun wa fardul ghusli salat asya, dan bermula fardu mandi itu 3 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tiadakah takut hai orang yang menunjukkan orang? Itulah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tiadakah takut hai orang yang menunjukkan orang? Dia kata, hai orang yang menunjukkan orang. Di sini kalau tengok ya, kata-kata daripada Imam Al-Ghazali dipanggil mustarsyid. Orang yang menunjukkan orang. Maknanya siapa dia? Orang yang menunjukkan orang, para guru, orang yang diminta bagi petua, bagi fatwa, bagi hukum. Dia kata, wahai orang yang dipinta untuk mengeluarkan hukum itu, tidakkah kamu takut anta bahawa adalah kamu itu mensia-sia dengan sesuatu? Kamu itu orang yang mensia-siakan sesuatu. Apa dia? Dipanggil daripada dengan makna bayan. Bayan itu makna keterangan. Sesuatu itu apa dia? Daripada segala yang wajibat. Yang wajibat artinya perkara-perkara yang wajib, dipanggil wajibat. Yang dulu dah kita sebutkan, itu sabar itu wajib, syukur itu wajib juga, ikhlas itu wajib juga. Yang kamu nampak wajib itu cuma sembahyang, zakat, puasa, haji. Kenapa tak tengok sabar pun kena kita wajib kita sabar. Dah. Kemudian apa lagi? Syukur juga wajib kita syukur kepada Allah Ta'ala. Maka kenapa ambil setengah, tinggalkan setengah yang lain? Dia kata, tidakkah kamu takut? Kamu cuma meng-highlightkan sebahagian daripada Islam dan kamu sembunyikan sebahagian lagi daripada Islam. Wahai, dia kata, para guru, para orang alim, tidakkah engkau takut yang ini? Kamu mensia-siakan. Maknanya kamu cuma hidup untuk berapa tahun sahaja. Kamu menjadi orang alim, katakan setelah usia kamu 40 tahun. Kamu hidup sampai 80 tahun, katakan 40 tahun itu kamu sia-siakan agama kamu sendiri. Kamu ajar orang sebahagian daripada kewajiban Islam dan kamu tinggalkan sebahagian lagi daripada Islam. Jadi macam mana? Sedangkan kamu tahu yang kamu tidak akan menungkat dunia. Kamu akan balik semula, bertemu Allah Ta'ala, ditanya segala amanah. Kamu itu orang yang diminta fatwa. Maknanya kamu itu orang yang diminta hukum, diminta mengajar, maka kamu kena mengajar. Dia kata, tetapi makna bahkan, tetapi dengan makna bahkan, idrab dipanggil. Tetapi bukan sedikit, dipanggil idrab ibtal pula. Bukan sesuatu daripada segala ni, makna sedikit daripada perkara wajib, tetapi kebanyakan apa dia? Kebanyakan wajibat yang kamu tinggalkan. Maknanya banyak perkara wajib yang kamu tinggalkan. Artinya apa dia? Fokus hidupmu hanya kepada sembahyang. Pendidikan anak-anak. Ada kamu lihat Nabi ajar apa? Nabi ajar apa dia? Muru auladakum bis-salah. Perintahkan olehmu. Makna perintahkan oleh itu makna apa dia? Makna wajib Nabi suruh.
Itu kan sebahagian daripada agama juga. Lagi apa dia? Allah mengatakan, yaitu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi fatawakkalu. Maka bertawakallah kamu, maka hendaklah kamu bertawakal dan kepada Allah. Jadi wajib ke tak wajib? Wajiblah tawakal kepada Allah Ta'ala. Kenapa tak kamu tak kasih tahu? Dah. Apa lagi? Banyak benda dalam Islam yang wajib tetapi kamu tak sebutkan kepada orang. Dia kata di sini, dia kata daripada segala yang wajibat ini tetapi kebanyakannya. Maknanya bukan sesuatu, bahkan bukan sedikit, bahkan banyak benda Islam yang kamu sembunyikan dan engkau masyghulkan. Engkau masyghulkan maknanya apa? Dan engkau menyibukkan dengan sembahyang sunat. Kamu leka dengan sembahyang sunat kamu. Yang wajib-wajib ni kamu tak buat pun. Nah, ini serupa macam mana ni? Dia pakai serban bagus tapi seluar pendek. Nah, dia tak nampak pun yang wajib tu adalah menutup aurat. Dia leka dengan benda sunat. Banyak lagi benda-benda sunat yang kita pertahankan, benda wajib kita ketepikan. Dah. Kita leka sembahyang sunat. Tapi sembahyang sunat kita menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain. Kita buat benda sunat, tetapi kita tidak menjaga hubungan dengan jiran tetangga kita. Menyusahkan jiran kita sendiri. Karena sunat yang kita buat tersebut. Ya. Sedangkan menjaga keharmonian itu adalah perintah daripada Islam. Sunat statusnya masih sunat, tetapi menjaga hubungan itu wajib. Kita ambil yang sunat, tinggalkan yang wajib. Itu dia kata kamu leka masyghulkan diri dengan sembahyang sunat, dengan perkara sunat, tapi perkara wajib kamu ketepikan. Solat sunat banyak, tarawih, solat raya pun buat, zuhur tak buat, isyak tak buat tu, tarawih datang. Ada baca Yasin maghrib dia datang, tahlil dia datang, sembahyang maghrib isyak tak. Dia balik. Dia kata saya tak wajib. Dah. Tak wajib status dia gila tuan. Gila atau belum balik. Dia mana satu? Kalau dah tua sah gila, bukan belum balik tu. Kalau dia masih budak-budak, ya memang dia belum balik lagi. Baik. Dia kata saya tak semayang, saya tak wajib, saya tak kena diri lagi. Memang gila lah tu. Baik. Kemudian dan puasa sunat, begitu juga. Puasa sunat rajin, puasa wajib tak buat. Itu maknanya apa dia? Yang wajib kamu tinggalkan, kamu leka dengan yang sunat. Dan kemudian dia kata maka adalah ia daripada orang yang tiada sesuatu. Dah. Dia kata orang ini tidak ada sesuatu pun. Maknanya dia telah membazirkan masa dia, membazirkan hidup dia. Ini hidup ni tuan-tuan ditanya ke dia akhirat. Tanya. Tidak akan bergerak kaki satu orang hamba Allah Ta'ala di hadapan Allah Ta'ala di mahkamah Allah Rabbul Jalil, sehingga Allah tanya satu persatu berkaitan dengan umurnya, di mana dia habiskan usia dia. Tanya daripada rezeki harta dia, min aina tasabahu wa fima anfaqah, daripada mana kau dapat, ke mana kau belanjakan usia yang kamu ada, ya, ke mana engkau belanjakan usia kamu, makna usia kamu dihabiskan ke mana. Kalau yang wajib tak dibuat, itu dia kata apa? Daripada orang yang tiada sesuatu, maknanya membazir hidup dia, tak ada apa. Ini istilah dipanggil orang pendek umur. Orang panjang umur, orang panjang umur iaitu umur yang bermakna. Apa makna umur bermakna? Umur itu dihabiskan sesuai dengan kehendak Allah. Allah nak apa daripada umur ni? Habiskan untuk agama, habiskan untuk Islam, dan habiskan untuk Allah. Tetapi kalau umur tidak dihabiskan untuk agama, dihabiskan ke mana? Itu dia. Di mahkamah Allah Ta'ala tak ada siapa pun yang boleh melarikan diri, karena pendakwa-pendakwa dia daripada tubuh dia sendiri.
daripada tangan, kaki dan sebagainya. Tak perlu mulut bercakap, tapi tangannya akan bercakap. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, kan lidah-lidah mereka akan menjadi saksi. Tapi bukan cakap untuk memenangkan dia, tetapi untuk mendakwa kembali. Tangan dan kaki pun begitu juga. Jadi makna apa? Tiada sesuatu, membazir masa. Dan terkadang ada kamu mengekalkan atas maksiat daripada segala maksiat yang mewajibkan, yang mempastikan dengan dia, dengan maksiat itu api neraka, akan api neraka. Makna maksiat itu menjadi pewajib, menjadi sebab utama kamu akan ke neraka Allah Ta'ala. Tapi itulah dia kata yang engkau buat pada setiap hari dan engkau kekalkan tanpa engkau sedar. Disangkakannya itulah yang paling bagus sekali. Kan? Baik. Dia kutip Dana, dia kata, buat macam mana? Kita buat dangdut. Rasanya itu yang paling bagus dan dia kekalkan. Sampailah dia tua. Walau sekali baru dia tahulah, tak boleh rupa dia. Tapi mengekalkan atas maksiat daripada segala maasi, yang maksiat-maksiat itu mewajibkan, memastikan engkau itu mendapat api neraka Allah Ta'ala. Dan kamu meninggalkan yang mubah, maknanya dan kamu meninggalkan yang mubah, yakni perkara harus yang tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Iaitu apa dia? Daripada makan, daripada makanan atau minuman atau tidur. Maknanya semua kamu tinggalkan tu. Walhal itu wajib je. Kamu meninggalkan yang mubah, yang harus, daripada makan, minum, tidur, tak buat. Engkau menuntut dengan dia, yakni engkau tuntut dengan meninggalkan itu qurbatun kepada Allah Ta'ala. Qurbah maknanya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka adalah ia daripada orang yang tiada sesuatu perolehannya. Pun begitu juga, maka dia kata engkau itu tidak memperoleh apa-apa sekalipun. Kamu kerugian, apa pun kamu tak dapat. Baik. Kemudian sebab apa pula? Sebab dia kata kamu meninggalkan yang wajib. Kamu meninggalkan yang wajib. Sekalipun kamu nak mendekatkan diri kepada Allah, kamu kurangkan makan, kamu kurangkan tidur, bangun malam dan sebagainya, tetapi perkara-perkara wajib itu kamu tak lakukan, maka itu juga la syai'ah, tiada sesuatu. Maknanya kamu rugi perolehannya, tidak ada hasil. Dan yang bersangat daripada yang demikian sekaliannya, bersangat makna apa? Bersangatan yang lebih teruk daripada yang demikian sekaliannya itu adalah kamu jatuh di dalam cita-cita. Makna cita-cita apa dia? Dipanggil al-amal. Amal itu apa dia? Cita-cita yang berbentuk angan-angan yang tidak akan dapat dicapai. Maknanya lau kana nurul ilmi yudraku bil muna la yabqa fil ardi jahila. Lebih kurang tu dah. Dia kata seandainya cahaya ilmu itu boleh diperoleh dengan al-muna. Muna itu apa dia? Iaitu impian semata-mata. La yabqa, nasab tidak akan ada seorang pun orang jahil yang wujud di atas muka dunia ni. Semua alim belaka. Sebab berangan je dah jadi alim, maka boleh menjadi alim. Demikian orang soleh tidak lahir dengan bersandar-sandar dan relax, kemudian kita fikir je, kita nak buat sembahyang malam, nak itu, nak ini, nak konsisten kita dengan sembahyang yang wajib dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Dia kata ini lebih dahsyat lagi meninggalkan yang wajib, tetapi tinggal dengan angan-angan semata-mata. Dan mencita-cita itu maksiat yang semata-mata, dipanggil maksiat mahdah. Ya, maknanya mencita itu apa dia? Dipanggil tulul amal. Kenapa pula dipanggil sebagai benda yang maksiat semata-mata?
Karena kamu menyangkakan yang kamu akan tinggal lebih lama di atas muka bumi ini. Ya? Walhal bila rasa nak tinggal lama lagi, maka tak kisah kepada yang lain. Kita akan kisah kepada apa dia? Kepada perut kita, kepada selera kita, ya? Membina keluarga dan sebagainya. Itu tumpuan kita. Kenapa? Kerana amal tadi, iaitu tulul amal, bercadang untuk hidup lama di atas muka bumi. Jadi apa yang kamu tinggalkan? Kamu akan tinggalkan daripada segala ibadah. Segala ibadah kamu akan tinggalkan. Karena bila orang sakit, mula dia nak buat ibadat. Mula nak dia wirid, zikir, mulalah nak buat itu, buat ini. Tapi masa dia sihat, semua tu takkan dia buat. Jadi bila tak buat, macam mana ibadah? Ibadah tinggal amal. Amal itu apa dia? Cita-cita dan angan-angan. Seandainya itu dan ini. Baik. Kemudian maka kamu menyangka niat kebajikan, dan tapi pula kamu menyangka perbuatanmu itu, yang angan-angan itu merupakan satu perkara yang sangat bagus. Dan angan-angan itu yang kamu sangka bagus dengan sebab jahil kamu. Sebenarnya dengan sebab kejahilan kamu sendiri, dengan perceraian, dengan ta'arifan antara keduanya, iaitu antara kedua-duanya, dan dengan sebab hampir kedua-duanya daripada setengah kelakuannya, daripada setengah keadaannya. Apa yang dikatakan berbeza keduanya? Iaitu di antara angan-angan atau cita-cita tadi dengan niat membuat kebaikan. Tuan-tuan, sebab itu ada hadis mengatakan, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ada kalanya begitu, ya. Kadang-kadang satu benda je dia nak buat. Dia nak buat dan niat dia, kata saya nak bersedekah ni dalam masjid ni. Pertama sekali saya letak ke masjid. Mudah-mudahan besok saya letak ke masjid ni dapat bagi makan kepada orang. Sebahagiannya dia beri makan kepada orang. Sebahagiannya nanti dia buatkan bangunan. Jadi benda tu kekal dekat dinding tersebut. Satu benda dia buat, tapi sudah bercabang kebaikan yang begitu banyak. Itu orang mukmin. Satu benda je dia buat pun. Dia bela satu anak yatim. Dia bela anak yatim, diberikannya agama. Anak yatim ni katakan menjadi orang alim. Dia mengajar orang lain pula lagi. Niat ni cuma menjaga anak yatim, tapi sudah menjadi berkembang pahala dia. Itu niat kebaikan. Kalau amal tadi itu yang berangan-angan ni, itu bukan niat baik. Itu tenggelam di dalam dunia sendiri. Dia hidup dalam khayalan semata-mata. Kalau khayalan semata-mata, makan pun tak kenyang kan, ya. Nak kenyang macam mana? Duduk saja-saja mikir makan ayam 2 ketul, nasi lemak setengah periuk, lepas tu sup kambing, lepas tu tidur. Bangun lapar lagi. Tak. Sebab itu kata ulama, dia kena tahu niat baik tu apa dia, angan-angan tu apa dia. Baik. Dan demikian lagi, terkadang ada kamu di dalam gopoh dan marah. Kamu dalam keadaan gopoh dan marah, maka kamu sangka akan dia merendahkan diri kamu dan bersungguh minta kepada Allah Ta'ala. Ini lantaran daripada kejahilanmu berkenaan dengan ilmu tauhid. Kamu ingatkan, betul lah kamu ni orang yang kena bersegera ni minta-minta yang macam ini. Kamu tak tahu, kau banyak minta, kamu tahu tak hakikat yang kau minta tu macam mana? Bagaimana takdir Tuhan? Bila kamu minta tak dapat, minta lagi, tak dapat, minta lagi, tak dapat, minta lagi, sehingga kamu dapat apa yang kamu nak. Kamu tahu atau tidak bahawasanya kehidupan ini sudah ada takdirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu Allah Ta'ala, Allah melakukan sesuatu dengan kudratnya, sesuai dengan iradatnya, dan bagi kamu itu adalah sesuatu takdir yang kamu kena hayati sepanjang hidup kamu sendiri.
Allah dah tuliskan takdir tadi, trek sudah pun siap. Kamu suka atau tidak, disitulah tempat perjalanan kamu di atas trek tersebut. Tapi kau minta juga kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita minta kepada Dia. Akhirkan ubudiyah, kehambaan kepada Allah dengan engkau minta kepada Allah Ta'ala. Tapi ada perasaan gopoh, maknanya tak puas hati dengan takdir daripada Allah. Itu lantaran daripada kejahilan.